kepada malaikat-malaikat rahmat yang pastinya akan mendoakan akan keampunan li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu. InsyaAllah malam ini kita tengok bab yang kelima, yakni sembahyang sunat yang kelima, selepas daripada 4 sunat utama, iaitulah sunat witir. Daripada senarai sembahyang sunat, maka kita kaji dulu sembahyang utama adalah sembahyang witir. Kemudian bab kedua ada kita sembahyang sunat rawatib, yakni sembahyang mengiringi sembahyang, sama ada qabliyah atau ba'diyah. Dan yang ketiga ada kita sembahyang sunat tarawih. Dan yang keempat sembahyang sunat duha. Jadi kita masuk bab yang kelima ini, sunat lain. Maka sunat lain yang pertama ini dari kita ialah dan bersalahan ulama pada setengah isyraq, adakah ia sembahyang duha atau lain daripadanya. Jadi sembahyang yang akan kita tengok dari sembahyang isyraq, sembahyang ketika matahari mula naik. Duha ni sembahyang matahari naik segala. Isyraq ni sembahyang matahari mula nak naik. Kalau duha ni 8.30 lebih kurang. Kalau isyraq ni 7, 10 waktu tu. Kalau sekarang ni 7, 10, 7, 10 tu. Jadi bersalahan ulama dalam menentukan sama ada solat sunat isyraq itu adalah juga solat sunat duha ataupun bukan. Jadi ada yang mengatakan bahawa bayang isyraq dengan duha tu hak tula lah. Ada yang mengatakan tidak. Yang pertama dia kata Syekh Ibnul Mukhri dalam Matan Ubah, yakni kitabnya, 2 rakaat sunat isyraq itu dia lain daripada sembahyang duha. Jadi ulama Syekh Ibnul Mukhri dalam kitabnya Matan Al-Ubah, Matan Al-Ubah, jadi sunat isyraq itu bukan sembahyang duha. Dan seperti demikian itu dia kata Imam Ghazali dan Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Jadi begitu juga kata Imam besar kita Hujjatul Islam Imam Ghazali dan Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah. Jadi apa maksudnya? Sembahyang isyraq tu lain, sembahyang duha lain. Jadi bila dua yang lain tu maksudnya sembahyang lain-lain. Jadi kalau nak masuk dalam kategori sembahyang sunat, banyaklah sembahyang sunat kita boleh buat. Awal pagi sembahyang isyraq, pagi 8.30 sampai pukul 12 sembahyang duha. Baik. Jadi begitu juga dia kata dikatakan dalam i'anatul talibin. Baik, Imam Ghazali dan ulama berpendapat mengatakan solat sunat isyraq itu bukan solat duha. Kenapa? Dia kata ia hanya dilakukan 2 rakaat saja dan tidak terikat dengan bilangan rakaat seperti solat duha yang kita mengaji boleh 5, 7, 9, 11 semua. Jadi dia kata isyraq ni 2 rakaat ya, Allah Ta'ala sembahyang lebih daripada 2. Jadi sembahyang duha boleh banyak lagi. Jadi itu yang kata isyraq itu lain. Isyraq itu sembahyang matahari naik, dan duha itu adalah sembahyang matahari naik kadar segala. Jadi kata Imam Ghazali pasal itulah, pasal tak ada sembahyang dalil kata sembahyang isyraq ni orang sembahyang lebih daripada 2. Maka itu yang dikatakan lain. Baik. Kemudian kata yang kedua, waktunya berakhir selepas matahari terbit. Bila matahari naik ya, matahari terbit dan naik, yakni kira-kira 27 minit selepas ia terbit. Yakni dia sembahyang duha ni lebih kurang, sembahyang isyraq ni lebih kurang setengah jam ya. Jadi maksudnya daripada 7, kalau kita lah ni kata lah lalunya 7-5 minit macam ya, kan boleh. Jadi lebih kurang sampai 7.30 kita kata. Jadi dan dia tidak berlanjutan hingga gelincirnya matahari. Dia tak boleh sembahyang sampai matahari nak gelincir pukul 12. Dan sembahyang duha tu kita mengaji dia sampailah gelincir matahari, bukan maksud
Zuhur dah, masuk dah hari remang tu, dia bergerak sikit 12 lebih tu, maka boleh sampai setakat itu boleh sembahyang zuhur. Tapi ada dia tidak isyraq ni. Jadi sebab itu ada ulama, Imam Ghazali pun kata, Ibnu Hajar pun kata sembahyang isyraq tu sembahyang lagi bukan zuhur. Tapi ada, dan dalam kitab Tuhfah demikianlah ibarat Tuhfah. Dan sebahagian dan setengah daripada sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah itu 2 rakaat mengelilingi terbit matahari. Dan dalam Tuhfah sebahagian daripada sembahyang solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah itu ialah sembahyang isyraq lah, yang mengelilingi terbit matahari selepas waktu makruh, yang mana ia adalah solat lain daripada solat duha, kan, iaitu lain daripada sembahyang duha. Maka indah dan yang diiktimadkan, maknanya pendapat yang dimuktamadkan, kata Syekh Ramli dalam Ni'ayah dan Syarah Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab, bahwasanya sembahyang sunat isyraq itulah sembahyang duha. Tapi kata Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab bahawa sembahyang isyraq itulah sembahyang duha. Jadi ulama-ulama ni semua adalah ulama-ulama besarlah dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita mengaji dalam kitab lama pun Syekh Ramli, kan, ini semua adalah nama-nama yang disebut dalam kitab-kitab lama, kan. Sebab inilah ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam Nihayah Syekh Ramli kata dan Syekh Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab kata sembahyang isyraq itulah sembahyang duha. Tapi dalam Tuhfah kata sembahyang yang tidak disunatkan berjamaah ini adalah sembahyang isyraq. Maka dia keluar daripada, jadi maka dia lain daripada sembahyang duha lah. Sembahyang duha boleh buat berjamaah, kan? Maka kita nak faham tadi, kita ambillah pendapat mana. Pendapat mana yang kalau kita nak rajin sembahyang, maksudnya kita ambil pendapat kata isyraq tu lain, sebab kita boleh sembahyang sunat naik matahari pula, dan duha tu lain, sembahyang sunat apa boleh matahari segala pula. Maksudnya 2 kali. Wa ma kana aksar fa huwa ahab. Apa yang lebih banyak itu aku lagi suka, kan. Macam tidaklah mazhab Syafi'i yang witir itu 2-1, walaupun boleh buat 3 atau apa je tu. Tapi mazhab Syafi'i kata lagi banyak takbir lagi baik. Jadi kita banyakkan takbir, maka tak ada jadi apa, nak sembahyang 3 sekali pun boleh. Tapi dah kerana kebiasaan uruf kita sembahyang 2-1, sembahyang 2-1 lah. Kalau kita sembahyang seorang-seorang, nak sembahyang 3 terus pun boleh lah. Tapi bila kita sembahyang dah ikut imam, sembahyang ikut imam lah, kan. Baik, jadi habis kita tu. Kemudian kita selepas itu solat yang lebih afdal, solat sunat tawaf 2 rakaat. Kerana para ulama berbeza pada hukum wajibnya. Dah sikit lagi, iaitu solat awwabin. Pendapat mutamad Syekh Ramli dalam Nihayah dan Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab bahawa solat sunat isyraq itulah solat sunat duha juga ada, iaitu solat sunat awwabin yang disebut dalam Mustadrak wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Pendapat Ibnu Abbas dalam kitab Fathul Mu'in, salatul isyraq salatul duha. Salatul duha ni bukan orang biasa-biasa. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini ialah pupu Nabi, ya, kan. Abdullah bin Abbas, Abbas tu bapa saudara Nabi. Abdullah bin Abbas ini dipanggil tarjumanul Quran, peguam Quran, juru bicara Quran. Nabi kata kalau apa nak tahu bab asbabun nuzul,
ayat turun di mana apa semua, tanyalah Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Dia jadi bukan orang biasa-biasa kita ni duduk ni. Maka kata Ibnu Abbas, salatul isyraq salatul duha. Sembahyang isyraq itu sembahyang duha lah. Kan? Manakala solat sunat duha adalah solat sunat awabin pula. Dah. Apa makna awabin? Awabin ni kalau ikut kita mengaji, ialah sembahyang di antara maghrib dengan isyak, itu dipanggil awabin. Boleh buat 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, banyaklah kan. Maknanya solat sunat awabin. Jadi waktu yang baik untuk kita kembali dipanggil awab. Awab ni ialah kembali. Jadi ini waktu ni waktu maghrib dengan isyak. Waktu untuk kita kembali menyerah diri. Kita siang kita kalut dengan urusan dunia. Siang sibuk bukan pergi cari makan, tak ada jumpa, tak ada bertemu. Semayang pun mungkin ada orang boleh semayang di tempat kerja semayang jemaah, tapi ada orang mungkin semayang telah mesin ke, telah apa gitu kan. Sudah. Artinya tak ada nak buat jemaah. Maka tak apa. Sebab itu pembahasan ulama-ulama moden ni dasarkan kepada ayat Allah, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dijadikan siang itu sebagai kehidupan. Maksudnya siang ni orang akan sibuk dengan urusan cari dunia. Tapi Allah kata wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dijadikan malam itu sebagai pakaian. Wa ja'alna al-laila libasa. Dijadikan malam itu pakaian, maksudnya menutupi. Jadi kita sibuk siang dengan urusan mencari rezeki dan untuk bekalan nak buat ibadat, bekalan untuk pembelanjaan keluarga. Maka malamlah kita yang senang, kita nak main ke masjid, ke rumah Allah kan. Tapi kalau siang pun kalut, malam pun kalut, habis kan. Kata kaya, awak kan. Kata projek banyak pun, tak projek banyak juga. Tapi kita membesarkan dunia. Sebab itu Nabi kata, iza azamat ummatin dunia. Apabila umatku membesarkan dunia, tapi tak ada ruang langsung untuk mengaji, sebab itu waktu ni bagi awabin. Waktu ni lah kita duduk kan, kalau tak buat apa pun, kalau tak ada kuliah apa pun, kita main lah, duduk zikir, wirid. Kalau masjid boleh tikar, duduklah baca Quran ke apa, zikir ke apa. Maka kalau kita tak sembahyang awabin, kita duduklah antara maghrib dan isya itu, kita duduklah dalam pengajian ilmu, duduklah mengaji kan. Tu. Tapi dah orang tak tahu. Kalau orang tahu, Nabi kata, kalau orang tahu sembahyang isya dan subuh berjamaah pun, la ya'lamun nas ma fil atamati was subhi. Hadis yang selalu diulang-ulang. Kalau manusia ini mengetahui akan hebatnya sembahyang isya dan subuh berjamaah, la atahuma walau hawa. Maksudnya mereka akan mendatanginya sekalipun mereka terpaksa merangkak. Kan? Nabi sembahyang sunat-sunat ini sampai bengkak kaki. Kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadam. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadam. Nabi ni bangun malam-malam sembahyang sunat, wajib tu lain, sehingga bengkak kakinya. Sehingga kata Aisyah, aku tanya kepada Nabi, lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan benda ni? Bangun malam-malam, artinya berdiri dengan lama sampai kaki jadi bentan ni kan. Lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian ya Rasulullah? Maka Nabi, wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah dah ampunkan dosa kamu yang terdahulu, dosa kamu yang terkemudian. Hak akan datang pun tak ada. Kita ni mungkin kalau Allah ampunkan dosa hak dulu kan, bila kita bertaubat dengan ikhlas bulan Ramadan ke apakah, maka hak depan tak tahu lagi. Tapi Nabi ni dah hak depan pun diampunkan. Maka Nabi kata, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka salah satu daripada tanda kita syukur ni, kita banyak kalau sembahyang sunat kan.
sunat qabliyah, sunat ba'diyah, kan? Sunat-sunat, kan? Ada kesempatan sembahyanglah sunat, kan? Baik. Jadi kan manakala solat sunat duha adalah solat sunat awabin pula. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'afidu ala salati duha illa awab. Tidak ada seorang yang memelihara solat sunat duha melainkan awab, melainkan orang yang bertaubat. Maka bayang duha itu juga dikira sebagai sunat awabin, baik sunat untuk kita bertaubat. Sebab itu kan, maksudnya duha ni juga adalah solat awabin, dikira dalam solat. Jadi maksudnya kalau faham di sini, awabin ni bukan hanya antara maghrib dengan isya sajalah. Bayang duha pun boleh dikira sebagai solat orang yang bertaubat. Awal itu adalah orang yang kembali, orang yang bertaubat kepada Allah. Bagi kita bersabda lagi, ia adalah solat. Qala wa ya salatul awabin. Maka Nabi pun tambah kata, ya, dia juga adalah solat awabin. Maksudnya duha apa boleh dikira sebagai awabin. Baik. Jadi selepas itu datang solat yang paling afdal ialah syuruk tu isyraq lah. Syuruk tu isyraq lah. Waktu matahari tu mula naik. Waktu tu nama waktu syuruk, mayang nama isyraq, solat sunat al-isyraq, kan? Waktu tu lah. Di dalam kalender dia kata syuruk tu. Ni lah. Maksudnya ada pendapat kata kira duha lah. Syuruk pun duha lah, betul tak? Tapi kalau kita nak banyakkan sembahyang, maksudnya syuruk sembahyang lain, sembahyang isyraq, sembahyang duha tadi, sembahyang lain pula, lagi banyak. Tapi ada pendapat kata dia tu kira sekali ya. Tu jadi pegang lah pendapat mana pun. Sebab Imam Ghazali kata dia kitab lain. Imam Ghazali kata dia adalah sembahyang lain. Maksudnya hak tu duha ni kalau ikut waktu duha, waktu dia 8.30 kan, katak 8 katak. Tapi itulah. Tapi ada pendapat kata waktu duha tu boleh sembahyang pagi tu kira sembahyang duha lah. Sebab dia kira berkaitan dengan matahari naik. Tapi isyraq ni sembahyang matahari terbit. Tapi kalau tanya saya kata dapat yang kata lain-lain lah, maksudnya isyraq lain, duha lain. Sebab apa? Bagi seronok kita sembahyang banyak lagi. Kan? Baik. Dan tentang solat sunat yang lebih afdal pula selepas sembahyang yang dulu kita wajib 4, yang kelima ni solat apa isyraq ni, kan? Kemudian yang lebih afdal adalah solat sunat tawaf 2 rakaat. Kerana para ulama berbeza pendapat pada hukum wajibnya. Baik. Kemudian dan dia tak sebut apa. Kemudian 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Kerana tahqiq sebabnya. Kerana didapati sebabnya. Bagi dia solat sunat tahiyatul masjid. Lagi dia sebut akan jumpa dalam bab berikut. Mana dia lepas pada sembahyang isyraq, sembahyang sunat tawaf. Jadi yang ini dalam sunat tawaf ni ialah bagi orang yang pergi umrah, pergi haji lah, kan? Bila kita bertawaf di Kaabah, tak apalah, sebab tu dia pun bukanlah duduk di ranking awal-awal tu. Jadi kalau dia duduk di ranking pertama, semua orang terpaksa fikir nak umrah ni, terpaksa cari duit, nak kena pergi pula. Sedangkan haji, umrah apa semua ni ialah man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana, kan? Tapi bagilah ada azam bahawa kita nak ke sana, kan? Maka kalau hari ini uraian law ni, kalau kata azam nak pergi Mekah tu, kena pergi daftar dulu lah, kan? Maksudnya sebab pahala ni bukan senang nak pergi Mekah, ada duit nak pergi Mekah lagi. Daftar hari ini mungkin 2030 kan, 2030 pahala. Inilah, kan? Sebab saya daftar itu pun 2028 pula boleh pergi pula. Boleh, kan?
umur 60 ke 70 mati tu, maksudnya kan? Maksudnya kalau macam tu tak ada ambil Mekah lah. Kalau tak ada ambil Mekah, dia kena azam nak pergi Mekah lah. Maksudnya kena ada lah sekurang-kurangnya daftar haji tu, sekurang-kurangnya RM1,400 tu bagi ada lah. Maksudnya dah daftar nak pergi Mekah. Jadi Allah tahu lah, sebab dia man istata'a ilaihi sabila. Dia bukanlah jadi, walaupun dia duduk dalam rukun Islam, tapi dia duduk dalam rukun Islam yang bagi yang berkemampuan untuk ke sana. Baik. Baik, itu dia dah solat sunat tawaf pun duduklah senarai yang ke-berapa tadi tak tahu. Senarai yang ke-5, 6 kan. Baik, kemudian solat sunat tahiyatul masjid. Selepas daripada itu dia dah kemudian 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Ada tahqiq sebabnya, ada sebabnya. Hari kita akan jumpa ada. Kemudian maka 2 rakaat ihram haji atau umrah. Kan dia ihtimalkan kemungkinan bahawa tiada jatuh sebabnya. Kemungkinan sebabnya tidak ada. Baik. Jadi afdal pula selepas tahiyat masjid itu ialah solat sunat 2 rakaat haji atau umrah sebelum kita nak, kalau kita pakai ihram. Tadi ada banyak ada sunat pakai ihram. Kemudian solat sunat sebelum kita nak pergi di, kita nak sampai di miqat mana-mana tu. Kalau umrah ni dia ada banyaklah miqat dah. Kita boleh pergi di Ja'ranah, Tan'im, paling dekat tu dipanggil Tan'im kan, Hudaybiyah, Al-Aqwas, Mu'abbir, Ali, semua lah ke tempat itu. Sebelum nak niat itu, niat solat sunat 2 rakaat haji atau umrah kan. Baik, kemudian solat sunat wudu. Yang ni tak ada pasal apa. Ambil wudu mayang sunat. Maksudnya banyaklah jalan-jalan untuk buat kebaikan. Mayang sunat wudu, solat sunat wudu. Ambil wudu aja, mayang sunat. Kan? Dan ada juga tadi dalam rajul tadi mayang sunat hadiah. Kan? Ada maksudnya usolli sunnatal hadiyah. Mayang sunat hadiah. Selalunya kalau kita pergi kalau pergi sembahyang mayat, kadang-kadang dia buat tulis itu, dia pun tak bagi kat semua orang kan. Kita boleh tak ada USM, tak ada kita ni unit sembahyang mayat tak ada kan, jadi tak ada lah sampul tulis tu kan. Tempat USM ada ni, dia bagi sampul dia pula, bagi kat imam bahan masjid kan, dia tulis pula tu tolong solat sunat hadiah. Sunat hadiah ni ialah waktu malam kan, solat sunnatul hadiah, bayar sunat hadiah. Jadi hadiah kat ada lagi maksudnya kan. Jadi ada lagi bayar sunat hadiah kan. Jadi banyaklah bayar sunat dan janganlah kita mengabaikan akan perkara-perkara sunat itu. Sebab sunat ini ibarat tampungan kepada pakaian yang berlubang kan. Jadi kalau kita pakai kain tidak telanjang, tapi lubang itu di bahagian punggung, maka aurat terbuka, bayang tak sah. Jadi ibarat kepada penampung pada lubang, makanya sembahyang jadi sempurna. Baik. Jadi terlalu banyak dalam sembahyang ini yang dipanggil sunat kan. Sebab kita hanya dalam sembahyang ni, dia hanya ada rukun qalbi, rukun hati, apa dia? Niat dia kan. Kemudian ada rukun qauli, rukun perkataan yang bercakap dalam sembahyang ni. Yang wajib cakap ni ialah Fatihah dengan tahiyatnya. Itu ya. Kemudian dia ada rukun fi'li, rukun perbuatan. Hak lain tu semua rukun fi'li ya. Rokok, sujud, i'tidal, tak baca apa. Tapi takkanlah kita ni sampai penyegat apa tu, tapi tak baca apa tu tengah pakai kan. Jadi teruk sangatlah ya kan. Baik. Jadi tengok ni dia. Solat sunat wudu 2 rakaat. Ambil wudu, bayar sunat wudu 2 rakaat. Dia tak tahu nak sembahyang apa.
Kalau kita di masjid, pula kita kata masuk-masuk tu boleh sembahyang sunat tahiyat masjid. Nak sembahyang sunat tahiyat masjid pula dia tak jadi masjid kan. Maka banyak lagi apa sembahyang sunat. Ambil wudu masuk dapat sembahyang sunat wudu pula. Kemudian seterusnya dia kata maka sunat zawal. Sunat zawal dia apa? Selepas solat sunat duha berakhir, sunat pula gelincir matahari pula lagi. Yang ni mungkin kita jarang buat kan. Kita sebab tak masuk zuhur Kalau masuk zuhur itu dipanggil solat sunat qabliyah, yang ni rawatib, artinya sebelum zuhur. Sebelum zuhur ni adalah sunat yang muakkad, selepas zuhur pun muakkad kan. Baik, ini dipanggil zawal. Sembahyang sunat gelincir matahari ya, daripada tengah rembang tu gelincir. Kemudian solat sunat mutlak. Maka solat sunat mutlak ini, solat sunat mutlak ni sembahyang sunat saja-saja, tak ada sunat hadiah ke sunat zawal ke. Usolli sunnata ya, sunnatal mutlak, usolli sunnata, dia sembahyang sunatnya. Itu dipanggil sunat mutlak. Tak ada sunat saja lah. Tak ada sunat wudu ke, sunat gelincir matahari ke, sunat tawaf ke, sunat dua macam lain. Dia ada usolli sunnata tahiyatul masjid, usolli sunnata raqataini. Bayang sunat saja kan. Tu maksud dia dah sampai tak tahu nak bayang apa, bayang sunatnya. Tu dia panggil sunat mutlak. Sunat mata-mata kan. Tak ada kerana sunat hadiah ke apa ke. Okey. Baik. Itunya yang ke-6 dia bab 6. Solat sunat tahiyatul masjid. Tadi yang kelima tu dia hanya senaraikan sembahyang sunat je. Sunat tawaf. Lalu dia jumpa khusus sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kan? Berbeza sikit apabila masuk ke Kaabah aja. Kaabah dia tak sunat tahiyat masjid. Lagi masuk pergi sembahyang sholli sunnat tahiyatul masjid lah. Dia masuk Kaabah tu, nampak Kaabah tu, sunat dia ialah tawaf. Tu dia tak ada sunat tahiyat masjid kan. Sembahyang boleh lah, tapi tak kena kaedah lah kan. Syahadat dia tak. Hasillah sunat tahiyat masjid itu dengan mengerjakan sembahyang fardu atau sembahyang 2 rakaat atau lebih. Sunat tahiyat masjid itu diperolehi dengan sebab kita nak mengerjakan solat fardu atau sunat. Dapatlah dia tak. Kadang-kadang kita main dah kelewat maksud ni, maka kita sembahyang fardu terus. Maka apabila kita masuk dalam masjid kan, bila dah waktu dah agak ni dah, macam masjid kita dia ada 10 minit waktu tu, waktu menunggu tu. Jadi kita pemain tengok tinggal satu orang duk kira nak qomat dah, kita duk kira nak sembahyang ni. Ayat tu pun kena jeral. Walaupun sembahyang sunat qabliyah subuh tu, sunat subuh lah, dia tak sampai subuh qabliyah, pasal dia ba'diyah tak ada. Usolli sunnat as-subhiyah, dia tak ada usolli sunnat as-subhi ra'atani qabliyah, tak ada. Sebab dia tak ada lepas subuh, tak ada. Jadi dia usolli sunnat as-subhiyah. Maka sembahyang solat yang Nabi tak pernah tinggal ni, yang sembahyang solat sunat subuh. Tapi kalau kita main lewat dah kan, duk berak, duk apa, duk balu pergi kan, maka tak ada nak main orang nak sembahyang lah. Main orang tak sembahyang ni, kena tengok uruf lah. Uruf ada kata Khalid kata masanya orang tak sembahyang sunat lah, orang duk kira nak khomat lah. Kalau kita duduk sembahyang sunat ni, orang kena tunggu kita pula. Jadi menyebabkan kita akan jadi minta maaf, main lambat depan dia tunggu hang. Dalam agama dia bukan kaedah dulu. Dia kira segera sembahyang. Jangan duk tunggu ramainya orang jumlah sembahyang. Sebab dengan segera kamu sembahyang itu akan menyebabkan orang-orang yang lambat ini akan dilatih, akan menjadi apa? Menjadi semangat mereka untuk datang awal. Kalau kita duk buat balik, duk tunggu apa jenis bang lu baru duk nak apa nak ambil sembahyang lah semua, jadi lambat kan. Maka sebab itu dalam fiqh ni tak ada makruh menunggu untuk sembahyang dengan jemaah yang ramai. Sebab afdal segera akan sembahyang. Artinya kalau kita ni tunggu, kalau jam kita tulis itu kan, macam masjid dia tunggu 10 tu, maka kita tunggu saat tu lah. Habis tu kita tunggu, kalau ada orang lagi nak main nak sembahyang kan.
dan kita pun kena cerdik ya. Kan? Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat sunat tahiyat masjid. Dia ada jelas hadisnya. Idza dakhala ahadakumul masjid, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, fala yajlisu, maka jangan dulu. Jadi tak boleh dulu hatta ayyusalli rak'atain, sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Masuk je dalam masjid kan, kecuali waktu had lepas subuh lah, habis lepas tu kita tak apa kan, apa sat saja waktu yang kita dilarang besar ya kan. Idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain, bila masuk saja seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan dia terus duduk sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Maka hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Asy-Syaikhan ni, dia ada Sunan Sittah ni, Bukhari, Muslim, kan? Ibnu Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, kan? Itu. Jadi apa, kalau nama kata Bukhari, Muslim ni dua atas sekali lah. Kalau Bukhari mungkin ada hadis tak riwayat Muslim, maka kalau Bukhari dan Muslim, maka dia tulis riwayat Syaikhan, riwayat oleh dua syekh ni, kan? Bukhari dan Muslim ni, kan? Baik. Jadi apa, tak ada, dia lah bukan taraf kita untuk mempertikaikan, kan? Kasi amat yang untuk pertikaikan, kan? Apa kan? Dan tadi dia sebut yang mati dah kasi amat ni, rupanya ada lagi. Tiba-tiba diberi peluang cakap lah ni apa, Yayasan Kepimpinan Perdana, naik balik dia, kan? Jadi sudah tu boleh nampak lah, kan? Maka dia kata, maka hasillah tahiyatul masjid dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Dan jika tidak diniatkan tahiyatul masjid serta sembahyang itu sekalipun, kita tak niat solat sunat tahiyatul masjid apa, tapi apa, sembahyang 2 rakaat, bila masuk masjid dikira sembahyang sunat tahiyatul masjid, kan? Yang ni pada pihak gugur tuntutan pada mengerjakan tahiyat, gugur tuntutan mengerjakan tahiyat masjid tetap hilang makruh meninggalkannya. Apabila bayang 2 rakaat walaupun tak niat tahiyat masjid, maka dia kira dapat. Sebab bila kita main ke masjid, kita main 2 rakaat itu dia panggil tahiyah. Tahiyah ni ialah, kalau kita tahiyah bagi salam, idza uyitu bi tahiyatin fa ayyu bi ahsana minha aw ruddu. Tahiyah ni ucapan lafaz sejahtera lah. Jadi kita masuk dalam masjid, penghormatan kepada masjid itu ialah bayang. Maka bayang tu tak sebut tahiyat masjid pun dia jadi tahiyat masjid. Macam kita idza uyitum bi tahiyat